Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam proses kita, program kita untuk kita mentadabbur ayat-ayat daripada Al-Quran, insya-Allah. Dan tentu sahaja program kita ini adalah program tadabbur, kita katakan tadabbur yang ringkas, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita tak mahu berceloteh panjang, terus sahaja kepada misi kita, pengembaraan kita, kita punya adventure kita punya mughamarat dalam apa, untuk kita menelusuri ayat-ayat dalam Al-Quran ni, seolah-olah kita sedang mengembara lah dalam satu dunia yang sangat luas, dunia Al-Quran ini. So apa dia orang putih kata apa, fasten your seat back kan. Kita ready untuk pergi kepada pengembaraan ni, kepada ayat yang ke-10. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ni kita lanjut dia. Lanjut kepada ciri orang yang munafik yang kita telah bincangkan sebelum ini. Di mana fi qulubihim, mereka ini dalam jantung mereka, kita terus terjemahkan sebagai jantung lah sebab asal perkataan tu qalbun tu asalnya, qalb tu makna jantung, qulub ni jantung-jantung lah, ramailah orang munafik ni. Jadi fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Kalau kan maradun ni Marid ni sakit asalnya, sakit lah maksud dia kan. Jadi fi qulubihim maradun, dalam hati mereka, dalam jantung mereka ni ada penyakit. Banyak Allah kata fazadahumullahu marada. Jadi kemudian apa? Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Jadi bila dikatakan hati mereka ada penyakit, so apa sakit dia? Sakit ni macam-macam kan, sesama ke, sakit apa? Sakit kaki ke, sakit tangan ke. Tapi sini kita lihat kalau bahasa kita sakit hati lah. Sakit hati. So sakit jantung hati dia. Kan dalam daging tu ada dalam diri dan manusia tu, dalam dada manusia tu ada seketul daging kan. Kalau rosak dia, rosaklah semua dia. So apa dia? Jantung tu. Jadi apa dia punya penyakit? Jadi penyakit dia, apa penyakit dia? Kalau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, dia kata dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit dia? Penyakit dia keraguan. Penyakit dia syubhat. Penyakit dia kemunafikan. Itu penyakit lah. Dan apa yang ada, dia ada keraguan, dia ada syubhat, dia ada kemunafikan. Setengah lagi yang menafsirkan bahawa dia ada apa? Dia ada perasaan syak. Kan tadi samalah keraguan tu, dia ada rasa hasad dengki. Kan Abdullah bin Ubay tu dia tak puas hati dengan Rasulullah SAW. Orang luar tiba-tiba jadi pemimpin, sedangkan pemimpin bandar, sedangkan dia lah yang teringin nak jadi. Jadi itu penyakit yang mereka ada. Dengki, tak boleh tengok orang lebih baik daripada dia, orang lebih cerdik daripada dia, itu penyakit. Inilah penyakit yang ada pada mereka. Bila ada pada mereka ni, maka Allah tambah lagi penyakit itu. Allah tambah lagi penyakit itu. Apa dia penyakit dia? Kalau kita lihat kepada penafsiran kat sini, kita tak nak, orang kata tak buat-buat sendiri kan penafsiran. Jadi apa di antara ni adalah maksiat-maksiat. Maksiat-maksiat dia buat perkara yang apa, sebab dia tak mau terima kebenaran, sebab dia ragu-ragukan kebenaran, maka menyebabkan dia jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan
pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu antaranya lah. Jadi itu secara ringkaslah, kita tak mau pergi panjang-panjang. Banyak lagi cakap, banyak lagi silap kan. Baik, kita ringkas-ringkas. Jadi apabila kita katakan begitu, maka bila telah Allah tambahkan mereka penyakit, maka mereka terus mereka antara penyakit itulah melakukan maksiat kepada Allah SWT, melakukan pengingkaran kepada Allah SWT, maka akhirnya mereka nanti, kalau mereka berterusan begitu, maka nanti bagi mereka, kata Allah, walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dan bagi mereka azab yang alim, yang pedih, bima kanu, kerana dengan apa yang telah mereka yakzibun, yang telah mereka dustakan. Itu. Jadi orang munafik ni kan ada hadis kan, kita rujuk dulu hadis tu, kalau tersilap hadis pula. Sebentar je. Orang munafik ni tuan-tuan, dia ni termasuk daripada orang kafir lah. Dia kufur sebenarnya kepada Allah SWT. Cuma level kekufuran dia ni lebih teruk daripada orang kafir yang terang menderang lagi. Sebab apa yang terang menderang itu dah kata Syekh Nabusi, dia wadih, dia jelas. Jelas. So kita pun senang lah, dah tahu dah ya, ni kelompok memang tak mau, memang kelompok menentang. Kita cubalah berdakwah semampu boleh. Tapi kalau terpaksa kata menentang mereka kerana mereka melakukan penentangan, kita tentanglah mereka. Maksudnya kita kalau kita tahulah, kita berhati-hatilah dengan mereka, sebab kita tahu dah mereka punya manhaj tu, pemikiran tu. Tetapi yang ini adalah mereka ini nampaknya lahirnya beriman, tetapi zahirnya beriman, tapi dalamannya itu penuh dengan hasad dengki, penuh dengan dendam, penuh dengan perasaan tak puas hati. Kalau orang Melayu dia kata panggil apa tu, talam dua muka lah. Depannya baik, dalamnya macam-macam perasaan yang tak baik lah. Dia tak puas hati lah, apa semua. Jadi kalau kita lihat neraka orang munafik ni diceritakan dalam hadis neraka dia paling bawah. Paling bawah. Lebih bawah daripada neraka orang kafir itu sendiri. Yang itu. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, macam saya kata tadi, saya kata apa tu dalam hadis tu, sebenarnya bukan dalam hadis, sebenarnya dalam Al-Quran. Nanti yang kita kena rujuk balik tu, kalau nanti tersilap. Jadi macam apa tu, video sebelum ni saya ada tersalah terjemah sikit kan. Saya kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, saya kata tunjukkan jalan yang lurus, kata silap saya kata begitu. Sebenarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu hanya kepadamu kami menyembah, memperhambakan diri, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim tu tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa dia punya ayat dia? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wala tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu pada mana? Ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surah apa? Surah An-Nisa ayat 145. Na'udzubillah. Jadi itu. Jadi kita teruskan ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jadi apabila dikatakan kepada mereka ni jangan buat kerosakan di muka bumi ni, bila dinasihati mereka jangan buat kerosakan di muka bumi ini, maka apa yang mereka katakan? Mereka jawab qalu,
mereka berkata, innama sesungguhnya apa yang nahnu kami lakukan, kita katakan begitu, muslihun adalah melakukan, adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini ciri orang-orang yang orang munafik inilah. Mereka zahirnya dalam diri mereka itu penuh dengan kebencian, penuh dengan penyakit, penuh dengan perasaan hasad, dengki. Kemudian mereka melakukan maksiat, mereka bertambah-tambah keraguan mereka. Allah tambah lagi penyakit itu dengan mereka merasa ragu-ragu dengan wahyu yang datang. Ragu-ragu adakah Allah hendak mengampunkan mereka, Allah nak menerima taubat mereka, Allah nak menerima doa mereka. Macam-macam yang mereka fikirkan. So apabila dinasihati kepada mereka ini, supaya apa? Supaya janganlah melakukan kerosakan di muka bumi Allah ni. Janganlah mencuba menipu Allah. Janganlah cuba menipu Nabi dia, Rasulullah SAW. Janganlah cuba menipu umat-umat Islam. Janganlah cuba orang kata depan orang Islam baik, tapi sebenarnya belakangnya mereka berkomplot dengan orang-orang kafir. Janganlah melakukan perkara tersebut. Tapi apa yang mereka kata? Mereka kata sesungguhnya kami ini orang-orang yang melakukan kebaikan. Kami ni orang-orang yang baiklah, orang-orang yang sentiasa melakukan pembaikan. Wallahu a'lam apa maksud kepada mereka ni. Tetapi mungkin kalau kita fikir-fikirkan, bila kita fikir-fikir ni boleh jadi salah lah. Kan? Apa yang mungkin kita fikirkan ialah apa yang mereka lakukan ialah mereka ini cuba berbaik dengan semua orang. Depan dengan orang Islam dia cakap lain. Dia cakap kami semua bersama Rasulullah. Bila dia balik pergi dengan orang Yahudi ke apa, dia kata kami bersama dengan kalian, kami bersama dengan kalian. Bila dia bersama dengan orang Arab Madinah yang tak nak ikut Islam tu, tapi berpura-pura mereka kata kita sebenarnya masih berpegang kepada ajaran nenek moyang. Jadi dia nak please semua orang untuk apa? Untuk diri dia sendiri. So dia kata ini adalah satu kebaikan. Berbaik-baik dengan semua orang itu adalah satu kebaikan. Tuan-tuan, berbaik-baik dengan semua orang itu betul satu kebaikan. Tetapi jangan sampai dia menggadaikan prinsip. Jangan sampai kita berpura-pura untuk apa? Untuk mengambil hati orang, sedangkan apa yang kita lakukan kita biarkan terus maksiat itu berluasa, kita biarkan terus orang melakukan kejahilan, kesesatan. Itu bukan caranya. Itu bukan cara. Nak berbaik itu jangan sampai menggadaikan prinsip Islam itu. Itu sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi itu kita teruskan ayat tadi kita kata ayat 12. Allah kata tadi mereka kata apa? Sesungguhnya kami ni melakukan kebaikan. Jadi ayat 12 Allah kata Allah jawab teruslah kepada apa yang mereka katakan. Mereka katakan kononnya mereka ni buat kebaikan. Allah kata ala innahum humul mufsidu. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah ataupun perkataan asal kan tu adakah la, adakah tidak? Adakah tidak sesungguhnya mereka ini sebenarnya telah melakukan kerosakan. Mereka ni adalah orang-orang yang membuat kerosakan. Kita tengok terjemahan, kita ingatlah sesungguhnya mereka lah yang membuat kerosakan. Tapi apa? Diulang sekali lagi Allah kata walakin akan tetapi la yash'urun. Mereka ni tak sedar. Dia kata macam orang tak sedar diri lah. Dah buat salah, dia boleh relax, dia maintain, dia buat tak tahu. Mereka tidak menyedari bahawa apa yang mereka buat ini sebenarnya adalah satu kerosakan yang besar di muka bumi Allah ini. Mereka memberi kerosakan kepada orang lain dan lebih besar daripada itu sebenarnya mereka telah merosakkan diri mereka sendiri. Itu sebenarnya. Tetapi mereka tidak menyedarinya. Mereka tidak menyedarinya. Kalau kita lihat juga bahawa perbuatan mereka ini sebenarnya adalah satu kerosakan yang mereka buat bukan sahaja di akhirat tu, tentulah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam jika mereka tidak bertaubat. Okey, tetapi di dunia lagi mereka sebenarnya telah buat kerosakan kepada orang lain dan buat kerosakan kepada diri sendiri. Antaranya adalah kerosakan yang dia buat kepada diri dia sendiri. Orang akan lose trust kat dia, orang tak nak berkawan dengan dia, orang akan pulaukan dia, orang pula akan ragu-ragu terhadap kejujuran dia. Itu antara dia.
Kemudian ayat 13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Jadi siapakah manusia ni? Dia dikatakan kepada orang munafik ni, berimanlah seperti mana orang-orang beriman, yakni seperti mana yang berimannya para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Seperti berimannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW. Mereka beriman dengan jantung hati mereka, mereka beriman dengan lisan mereka, dan mereka juga beriman dengan perbuatan mereka. Jadi Allah kata, apabila dikatakan kepada mereka, sama ada Nabi mengatakan kepada mereka, berimanlah seperti mana orang lain telah beriman. Yakni para sahabat Nabi yang telah mengikuti Nabi itu, sama ada daripada Mekah, kaum Muhajirin tu dan kaum Ansar tu. Mereka kedua-duanya, mereka ni, dua-dua kelompok ni, ada yang datang dari Mekah, ada yang penduduk asal Madinah. Dia kata Muhajirin dan Ansar, mereka ini telah beriman. So apabila dia kata kepada mereka supaya berimanlah seperti mana orang lain telah beriman, para sahabat semua. Jadi apa yang mereka kata? Mereka jawab, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Ini jawapan mereka. Mereka jawab, adakah kami akan beriman seperti mana orang-orang yang kurang akal itu beriman? Itu jawapan mereka sebenarnya. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya bagi mereka, orang-orang yang mengikut Nabi SAW ni adalah orang-orang yang tak ada akal lah. Kalau kasar lagi, orang-orang yang bodoh lah. Sebab apa? Pertamanya kita lihat, kalau nak lihat kepada orang Mekah dulu. Orang Mekah tu apa dia buat? Ada kekayaan, ada rumah, ada kaum kerabat yang golongan bangsawan, bila kita katakan begitu lah, orang yang ada pengaruh, ditinggalkan negeri sendiri semata-mata kononnya mengaku bahawa mengikut seorang nabi. Iaitu. Jadi tu kurang akal. Rugi habis semua, tinggal semua barang-barang kat sana, habis tinggal semua, ada yang tinggal anak bini pun kat sana. Sebab apa? Demi mengikut ajaran Allah yang dikatakan ajaran Allah SWT. Jadi ini kurang akal. Ini yang Allah gambarkan. Mereka rasa seperti orang ni adalah orang yang tak cerdik. Kalau dia nak kata pula dekat orang Madinah pula, orang penduduk asal Madinah ni, orang Muhajirin ni, dah elok-elok duduk kat negara sendiri, dia ajak pula orang daripada luar datang pula. Bagi-bagi pula orang luar pula, jadi pemimpin pula. Apa ni? Ini tidak ada semangat kebangsaan, tidak ada semangat kenegerian. Kita bagi ke orang lain pula jadi tuan kepada negara kita, negeri kita ni. Seolah-olah macam itulah dia kata. Ini kurang akal. Takkan aku nak beriman seperti mana orang kurang akal ni. Beriman pula, mana apa bukti ada semua syurga, neraka mana ada? Mana nampak, tak nampak, Allah pun tak nampak, apa pun tak nampak. Jadi macam tu. Jadi mereka mengatakan bahawa orang-orang yang beriman ini adalah orang kurang akal, orang yang tak berfikir, orang yang tidak menggunakan fikiran dia yang waras. Itu yang hujah-hujah orang-orang zaman sekarang yang menentang Allah SWT, yang menentang agama Islam ni. Mereka datangkan hujah-hujah seperti inilah. Mereka datangkan hujah-hujah yang mereka katakan sebagai logik mereka. Sedangkan Islam ini perlu menggunakan logik Allah SWT. Bukan boleh menggunakan logik akal semata-mata. Akal itu ada fungsinya, tetapi mesti selari dengan apa yang dikatakan dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi qalu anu'minu kama amanas sufaha. Adakah patut kami beriman ni seperti mana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah SWT. Allah jawab mereka ni. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah sendiri kata, ingatlah, adakah tidak sebenarnya mereka inilah sebenarnya yang orang-orang yang kurang akal, orang-orang yang bodoh lah. Walakin la ya'lamun. Akan tapi mereka tak mengetahui. Ini lagi ganas daripada tak sedar. Kalau tak sedar ni tahan lagi lah.
orang sedarkan boleh kembali. Ni memang tak tahu. mereka tak tahu sebenarnya mereka ni bodoh. Apakah kebodohan yang paling besar sekali apabila menolak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kebodohan yang paling besar sekali apabila menolak nikmat yang datangnya daripada Sang Pencipta itu sendiri. Yang itu. Apabila dah dapat keimanan, dah dapat dah dapat petunjuk Allah SWT. Kan rugi pun ikut petunjuk Allah SWT. Kalau mereka ikut pun, mereka tak rugi apa-apa pun. Mereka dapat benefit seperti mana yang kalau mereka berpura-pura, mereka rasa mereka dapat benefit. Kalau mereka tak berpura-pura pun, mereka dapat benefit juga. Benefit dunia dan akhirat. So tak payah berpura-pura lah. Terimalah Islam tu dengan benar. Sebab kita akan dapat keuntungan juga, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi itu yang Allah katakan kepada mereka. Sebenarnya mereka inilah kurang akal. Mereka yang tidak mahu menggunakan akal mereka yang sihat, menyebabkan kebenaran itu ditutup oleh kebodohan mereka sendiri. Kerana apa? Hasil daripada hasad dengki itu tadi. Tak puas hati orang luar datang membawa kebenaran. Tak puas hati orang luar yang pegang negara mereka. Yang itu yang antara sebenarnya antara yang boleh kita tadabbur lah, nak kata tafsir, kita bukan penafsir Al-Quran, yang boleh kita tadabbur daripada ayat ini. Baik. Kita teruskan ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu. Dan bila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, apa yang mereka kata? Qalu, apa mereka kata? Allah cerita kepada kita, amanna. Kami dah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada syaitan mereka. Syaitan mereka ni Allah nisbahkan kepada pemimpin mereka lah. Orang yang menyebabkan mereka ini tidak mahu menerima Islam. Jadi agak-agaknya apa yang berlaku ialah apabila mereka ni bersama orang beriman, mereka nampak macam orang beriman betul. Mereka pergi, mereka berbaik, mereka bertepuk tampar lah, kita kata bahasa kita. Mereka bergurau senda. So mungkin orang-orang yang pemimpin mereka ni, orang-orang yang mereka ikut ni tak pun ragu-ragu juga. Dia orang ni betul-betul lah masuk Islam ke apa? Mungkin jadi macam tu kan. So bila dia balik, dia explain. Dia kata tak, sebenarnya kami ni pura-pura je. Nampak tak sebenarnya? Mungkin sebenarnya dah ada pun iman kat dalam diri mereka. Mungkin mereka duduk dengar Quran tu, mereka dengar Nabi cakap tu. Mungkin dia ada rasa macam ada benar juga. Tapi bila mereka balik kepada kelompok mereka tu bising, mereka kata tak, kami berolok-olok sahaja. Itu sebab Allah panggil mereka ni sebagai syaitan. Sebab mereka inilah punca kepada orang ini tidak mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ni syaitan? Syaitan ni yang dijauhkan, dan mereka ini menjauhkan orang daripada kebenaran. Mereka membisik-bisik. Itu kerja syaitan. Mereka berajak, mereka menghasut. Kita buat maksiat kita sendiri-sendiri belum jadi syaitan lagi. Duk sendiri-sendiri. Ahli maksiat lah, na'udzubillah. Perbuatan jadi orang fasik lah. Kan? Tetapi kalau dia start ajak orang lain, so dia dah naik pangkat dah, dia jadi syaitan. Dia buat tu kan, simbolik. Dia jadi syaitan. Dia jadi syaitan sebab apa? Sebab dia dah ajak orang lain. Dia halang orang lain daripada buat terima kebenaran. Kita ni buat jahat tu teruk dah. Kita ajak orang lain buat jahat lah. Kita halang pula orang kebenaran, itulah lagi teruk. So kita dah menghasut orang lain. Sebab tu Allah kata syaitan. Sebab apa? Mereka ini yang menyebabkan orang lain tak mahu terima kebenaran. Wallahu a'lam. Kita teruskan. Qalu, mereka berkata, innama akum, sungguhnya kami ni bersama kalian, innama nahnu, sesungguhnya kami ini hanya orang-orang yang mendustakan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana mereka ini memperolok-olokkan orang Islam, mereka memperolok-olokkan Allah SWT, mereka memperolok-olokkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka berpura-pura, maka mungkin kita kata, mungkin ada yang akan terfikir,
siapa yang akan membalas perbuatan mereka ini? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang akan balas olok-olok mereka. Allah yang akan memperolok-olokkan mereka dan Allah akan biarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Dunia lagi mereka nampak macam beriman. Mereka duduk dengan orang Islam, mereka nampak seperti beriman, mereka nampak seperti orang soleh, tapi di belakang sebenarnya hati mereka gundah gulana. Hati mereka itu gundah gulana. Allah dah memperolokkan hati, Allah telah mempermainkan, Allah telah membolak-balikkan hati dia hasil daripada kekufuran mereka. Dan di akhirat lagi nanti Allah akan memperolok-olokkan mereka. Ada dalam ayat Al-Quran sendiri di mana mereka ini terkejar-kejarkan orang yang beriman ni. Dia nampak cahaya. Mereka duduk dengan orang beriman ni, mereka nak kejar cahaya tu. Kalau boleh dia nak dapat cahaya tu, tetapi Allah menyebabkan, Allah biarkan orang beriman ini berlalu di akhirat kelak dan mereka terus teraba-raba dalam kegelapan. Itu antara olok-olok Allah mempermainkan mereka kerana apa? Membalas apa yang mereka main-mainkan di dunia ini. Itu apa? Mereka mempermain-mainkan cahaya hidayah tu. Jadi di akhirat mereka memerlukan cahaya tu untuk mereka berjalan. Mereka untuk berjalan di akhirat kelak, Allah Alam bagaimana, hanya Allah yang mengetahui. Tetapi Allah tidak memberi cahaya tu. Seolah-olah nampak cahaya tu dengan orang beriman tu, seolah nak dapat. Tetapi akhirnya hilang, pergi begitu saja. Seperti mana mereka sendiri mempermain-mainkan hidayah. Itu dah dapat dah pun hidayah datang kepada mereka. Nabi datang kepada mereka. Bukan mereka pergi ke Nabi ke Mekah. Nabi datang kepada mereka. Hasil daripada apa, orang-orang yang beriman dijemput Nabi datang ke Madinah ni. Tetapi mereka tak mau. Mereka tak mau terima. Akhirnya mereka memperolok-olokkan orang beriman dengan apa? Dengan keimanan mereka yang olok-olok itu, maka Allah balas mereka dengan olok-olok juga. Itu antara yang saya simpulkanlah daripada apa yang dikatakan dalam tafsir oleh As-Sa'di inilah. Wallahu a'lam. Jadi Allah SWT mengatakan juga di sini dalam ayat 15 ni, Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan balas pendustaan mereka, wa yamudduhum, dan biarkan mereka tu fi tughyanihim, dalam kesesatan dan kekufuran mereka, dan mereka itu ya'mahun, mereka itu terumbang-ambing. Jadi apa yang sebenarnya yang berlaku kepada mereka ini adalah di dunia lagi, mereka akan sentiasa hidup dalam keadaan yang macam gundah gulana lah. Ada sedikit dalam hati mereka rasa nak beriman. Tapi kalau beriman kan, orang yang sebelah sini kata kita dah ikut orang-orang yang kurang akal. Kita ni dah jadi orang soleh lah, orang baik lah kan. Kalau baru-baru nak berubah kan, tiba-tiba ada kawan-kawan kita yang tak boleh berubah gitu. Dia duk cakap kita macam-macam, kita pun malu-malu lah, kita pun buat balik apa perangai lama. Takkan duduk seorang-seorang duduk orang beriman semula. Dia kembali dekat kawan-kawan tu, buat balik apa perangai kawan-kawan. Jadi macam itulah kita nak andai kan kita tuduh orang tu orang munafik, tak ada, tapi kita nak tengokkan macam mana keadaan tu. Gundah gulana. Bila kita nak ambil hati orang lain, maka habislah. Dulu saya pernah kata dulu, kalau kita nak ambil hati orang tu ada berapa juta orang. Ada berapa bilion orang, ada berapa macam pemikiran, ada berapa macam kehendak, semua syahwat macam-macam. Dia nak macam-macam. Kalau kita nak ambil hati setiap orang, habislah kita. Lebih baik ambil hati Allah. Bukanlah kita kata hati Allah, kita ini cuma perumpamaan, katalah metafora lah kita kata. Kita kata baik kita ambil hati Allah, mudah, senang. Sebab apa? Dah fix dah ada dalam Quran. Jalan Allah itu fix dah. Ikut je Rasulullah SAW, sunnah tu senang. Jadi kita tak perlu nak pening kepala. Mana satu jalan ni? Yang ni mungkin betul. Yang ni mungkin betul. Tapi yang ini confirm betul. So pilih yang confirm betul, kan mudah. Allah, itu yang Allah nak ajar. Jadi mereka ni apa? Mereka ni terumbang-ambing. Mereka tak tahu nak pilih kebenaran ke, mereka tak tahu nak pilih yang mana satu. Sebab apa? Mereka sendiri yang telah mempermain-mainkan diri mereka sendiri. Kerana apa? Mereka nak ambil hati ramai orang. Mereka nak benefit dunia.
Belah Islam pun dia nak benefit, belah yang kafir pun dia nak benefit, semua dia nak. Dia rasa dia akan dapat semualah. Sebenarnya apa yang dapat lah guna-guna. Tidur pun tak lena lah kalau kita katakan macam tu. Wallahu a'lam. Ulaika allazina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabi'at tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dah dapat petunjuk, pergi ambil kesesatan. Macam sistem butter lah. Dah petunjuk dah ada. Ambil kesesatan ni, pergi bagi kat belah, petunjuk dah ada. Petunjuk dah ada kat dia. Dia pergi bagi petunjuk ni kat orang lain, pergi ambil kesesatan. Dia pergi buat penukaran lah. Hidayah dah ada dah. Dia pergi ni hidayah dah ada, dia pergi jual hidayah ni, dia pergi ambil apa? Ambil kesesatan. Tu ibarat dia. Jadi kata Allah, fama rabihat tijaratuhum, rugilah, tak beruntung langsung perniagaan mereka ni. Wa ma kanu muhtadi, dan mereka ini tidak menjadi orang yang petunjuk, orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah ibaratkan sebagai orang berniaga. Orang berniaga dia nak apa tuan-tuan? Dia nak untung. Orang yang bijak sebenarnya dia nak untung, biar nampak rugi dulu sekarang, tapi nanti pelaburan itu nanti akan membawa hasilnya kemudian. So menyimpan rugi tak? Dari segi zahir rugilah, duit habis. Pergi letak, simpan, kok mati 1 sen pun tak dapat. Tapi orang Islam fikir apa? Bukan fikir untuk diri juga, fikir untuk zuriat, fikir untuk masa depan, fikir untuk orang-orang lepas kita. Kalau kita duk fikir macam tu, kita tak menyimpan, biar aku habiskan semua duit aku semua, supaya aku enjoy puas-puas, lantak apa pun jadi. At least aku keturunan jadi apa pun tak kisah. Orang Islam tak fikir macam tu. Perniagaan orang Islam itu adalah bukan dunia ni, di akhirat nanti. Keuntungan tu later on. Kita berniaga kat sini, kita susah di dunia ni, kita buat macam-macam, bangun pagi, solat subuh, apa, pergi ada duit, pergi haji, apa semua, bagi zakat, apa semua. Sebab apa? Sebab hasilnya nanti kita nak ambil dekat akhirat. Tu guru saya kata tu, bercucuk tanam ni nanti hasilnya nanti kita ni macam petani. Kita bercucuk tanam ni, hasilnya nanti kita ambil dekat akhirat. Tapi dapatlah juga, kadang-kadang Allah bagi kita nikmat di dunia ni, ada orang dapat juga kan. Nikmat tu, rezeki tu bukan daripada segi harta saja, daripada segi apa tu, keimanan tu pun rezeki. Ada suami, ada isteri, ada anak-anak, itu pun rezeki, ada ilmu pun rezeki. Jadi itu. Jadi Allah sifatkan perniagaan mereka ni rugi. Sedangkan perniagaan orang Islam itu adalah perniagaan yang untung. Orang yang beriman itu adalah orang bertakwa yang untung. Sebab apa? Dia laburkan segala-galanya, susah payah di muka bumi ini, dia perhambakan diri kepada Allah SWT. Dia buat betul-betul, dia berjihad sungguh-sungguh, betul bersungguh-sungguh. Jihad maksudnya bersungguh-sungguh dalam apa yang dia buat demi kerana Allah SWT. Maka nanti Allah akan bagi di dunia pun, Allah bagi di akhirat apatah lagi. Jadi Allah sifatkan kepada orang munafik ini, orang yang berpura-pura mereka dah dapat keimanan ini, Allah sifatkan mereka ni perniagaan mereka rugi. Nanti later on dia tak dapat apa-apa. Dia mungkin dapatlah kat sini, dapat penghargaan, orang sayang dia. Orang Islam pun ada yang mungkin terpedaya dengan dia. Orang kafir pun ada yang terpedaya, yang sayang kat dia. Tetapi akhirnya sebenarnya dia tak dapat apa-apa di akhirat. Wa ma kanu muhtadi, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Baik. Sikit lagi kita nak habiskan sampai ayat 19. Kita nak lihat nanti Allah akan tunjukkan bagaimana sifat mereka ini. Dan sebelum tu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa saya ada silap sikit kot cakap sebelum ni bila saya kata ayat-ayat orang munafik ni 9 orang. Sebenarnya adalah minta maaf, ada 9 ayat. Sebenarnya kalau tak silap saya ada 13 ayat sebenarnya. Banyak sekali pasal orang munafik ni. So jadi kita teruskan lagi. Lepas ni lagi mungkin kita akan baca sampai habislah orang munafik ni, sifat-sifat orang munafik ni, keadaan mereka sampai ayat 20. So 13 ayat menceritakan berkenaan dengan orang munafik. Okey? Baik, selanjutnya Allah tunjukkan betapa dramatiknya mereka ini. Keadaan mereka ni Allah datangkan dalam bentuk visual. Kita boleh visualize, kita boleh bayangkan keadaan mereka yang terumbang
ambing dia. Bagaimana mereka ini tidak mendapat petunjuk. So Allah buat contoh. Kita kata perumpamaan ni, orang tak nak tanya saya, perumpamaan apa ni Ustaz sebenarnya? Orang pernah tanya saya. Orang tanya saya, apa ni sebenarnya bro? Apa benda sebenarnya ni? Kita kata nanti kita tengok dan kita pun tak tahu. Jadi sebenarnya, mathaluhum, perumpamaan ni kita kata contohlah. Mathaluhum, perumpamaan mereka ini kamathalil ladzi, seperti mana perumpamaan orang-orang yang istauqada naro, yang telah menyalakan api. Okey. So Allah datangkan satu bentuk keadaan orang munafik ni umpama orang yang telah dinyalakan api. Adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. So api ni sebenarnya apa? Api ni ada benefit tak? Api ni ada benefit. Api ni apa? Memanaskan badan. Kan? Kalau duduk malam-malam halau nyamuk ke apa semua. Tapi yang paling penting kita dapat orang zaman dulu dia bawa api ni untuk apa? Terangkan jalan lah. Dia tak ada lampu torchlight tu. So dia bawa obor. Kita bayangkan obor gitu bawa jalan kan, obor. So menerangkan keadaan sekeliling. Itulah ibaratnya mereka telah mendapat hidayah oleh Allah SWT. Nabi dah datang kan? Mereka berjumpa Nabi pun. Mereka boleh dapat title sahabat pun. Mereka boleh dapat title radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Mereka redha kepada Allah. Yang tu. Mereka redha kepada Allah. Allah redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Dan mereka pun redha kepada Allah. Masaluhum kamathalis tawqada nara. Minta maaf. Masaluhum kamathalil ladzi tawqada nara. Mereka ni orang telah menyalakan api. So mereka dapat hidayah. Mereka boleh dapat title sahabat tu. Tetapi apa? Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Tetapi apa? Apabila cahaya api itu yang menerangi di sekeliling mereka itu Allah telah pergi kan. Dan Allah hilangkan perasaan itu daripada mereka, hidayah itu daripada mereka, hasil daripada kekufuran mereka itu sendiri, kepuraan mereka itu. Allah hilangkan cahaya mereka ni sebab kita tahu hidayah ni milik Allah. Sebab tu kita minta ke Allah. Kena buat sungguh-sungguh seperti mana yang Allah suruh supaya Allah tak hilangkan hidayah itu daripada kita. Kenapa Allah hilangkan? Sebab kita tak betul. Kita punya iman tu tak genuine, tak betul-betul. Jadi kalau kita tak betul-betul kita buat pun kerana orang ada pun kita semayang. Tak ada orang kita tak semayang. Jadi tak betul sebenarnya. Tak genuine, tak betul, tak ikhlas kita kata. Macam tu. Jadi Allah buat apa? Allah hilangkan. Bila Allah hilangkan perasaan rasa beriman tu, rasa macam selamat tu, rasa macam betul juga apa yang Nabi kata ni, Allah dihilangkan wa tarakahum, dan Allah biarkan mereka tu fi zulumat, dalam kegelapan la yubsirun. Mereka tak dapat melihat. Kalau kita lihat, kalau petunjuk tu huda tu, satu je petunjuk. Allah guna singular je, satu je petunjuk. Petunjuk tu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi, para rasul bawa satu petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka di atas alal huda. Tapi bila orang-orang yang kafir ini, orang munafik ini, apa Allah kata? Fi zulumat. Di dalam, mereka tenggelam di dalam, bukan satu kegelapan, zulumat, kegelapan. Fi zulumat, dalam kegelapan. La yubsirun. Mereka tak dapat melihat. Kita bayangkan apa kegelapan dia? Kalau kita nampak nanti Allah kata ada hujan, ada kilat semua nanti. Kegelapan boleh jadi apa? Bila hujan turun, awan pun gelap. Okey. Awan pun gelap, so kegelapan. Bayangkan pula hujan tu gelap pula, malam hari pula bulan tak nampak. Duduk pula kat dalam laut pula. Tenggelam kat laut lagi gelap. Boleh faham tak? Maksudnya kegelapan. Banyak sekali. Jalan kesesatan tu banyak sekali. Banyak sangat reason kenapa orang tak nak ikut agama. Ada sebab malu. Ada sebab tak menguntungkan. Ada rasa macam tak relevan. Ada rasa macam nak masuk tapi nanti orang kutuk. Macam-macam yang menyebabkan kita ini tak mau ikut
agama ni. Kalau aku ikut sunnah kau, orang kata kita keras sangat. Jadi kita risau sangat apa orang kata di sekeliling. Menyebabkan kita terus dalam kegelapan. Akhirnya perasaan kita untuk mengikut Quran, perasaan untuk kita mengikut Rasulullah, petunjuk Rasulullah SAW itu pudar, hilang, ditekan-tekan oleh kerana nak ambil hati orang-orang yang sekeliling. Banyak sangat kerisauan kita itu menyebabkan kita ini tidak mengikut Islam. Kalau aku tak kerja kat sini, macam mana nak bagi makan anak isteri? Tak apalah, haram sikit tak apalah, Allah tu Maha Pengampun. Nampak? Banyak yang kita fikirkan. Kegelapan tu banyak tak apa. Sedangkan kalau kita ikut jalan Allah, tak ada ruginya. Kita tahu Allahu Ghani, Allah tu kaya. Rezeki tu kita boleh cari macam-macam cara halal lagi. Kita boleh fikir, boleh ikhtiarkan, kita minta kepada Allah SWT. Habis-habis tak ada mati. Kan dalam hadis, kan mafhum hadis, kalau tak silap, ada hadis riwayat Tirmizi kalau saya tak silap, mana manusia ni akan dapat semua rezeki dia, dan akhir sekali dia akan dapat rezeki yang terakhirnya. Akhir sekali dia akan mati. Bila tak ada rezeki, habis. Maksudnya kita kena yakin bahawa ada usaha je, ikhtiar. Jangan risau kalau kita tak ikut jalan orang ni, kita tak popular ke apa, tak kisah, tak ada masalah. Yang penting Allah redha. Allah jagalah kita, insya-Allah. Tapi kita usahalah, kita ikhtiar semampu dia. So bagi mereka ini, kerana banyak sangat kerisauan mereka, banyak sangat kesesatan yang mereka, banyak sangat pemikiran yang mengganggu hidup mereka, mereka duduk dalam kegelapan ini, mereka tak dapat nak lihat, la yubsirun, mereka tak dapat tahu mana sebenarnya yang paling betul pun. Sedangkan yang hak tu hak, yang batil tu batil, jelas. So Allah tu bagi Quran, Allah bagi Furqan, Quran tu apa dia boleh membezakan yang benar dan yang batil. Sepatutnya begitu. Kerana apa, mereka ni summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu apa? Mereka itu summun. Mereka itu pekak. Summun ni mereka pekak. Mereka bukmun, mereka bisu. Mereka umyun, mereka buta. Fahum la yarji'un. Mereka itu tidak dapat kembali. Tuan-tuan, kalau kita andaikan kita dalam kegelapan malam kat hutan. Okay. Ni ciri orang nak bayang orang munafik macam dia duduk kat hutan. Duduk kat hutan. Hutan penuh, semua tak nampak langsung cahaya matahari, waktu malam pula. So mereka jalan, kalau tak ada pula obor api ke torchlight apa, semua tak ada. Tak nampak cahaya bulan pun tak ada sebab duduk kat dalam hutan tu tak nampak apa-apa. Gelap sebab pokok semua besar, semua habis dia duduk kat bawah-bawah tu. Kita bayangkan keadaan. Okey? So mereka kemudian dalam keadaan macam tu, mereka ini apa, katalah mereka ini pekak sahaja. Kalau mereka pekak sahaja, mereka ada torchlight ke apa, still boleh cari jalan keluar je. Pekak lah, orang cakap apa pun tak dengar. Jalan, tapi still boleh cari jalan keluar. Yang lain semua bisu. Bisu. Mereka minta maaf, mereka pekak sahaja. Mereka ni pekak tapi mereka masih ada mata lagi. Mereka masih ada mata, mereka boleh bercakap lagi. Kita kata macam itulah. Ataupun mereka boleh melihat lagi. Ada panca indera yang boleh berfungsi lah. So mereka boleh jadi jalan keluar lagi. Kalau dia bisu sahaja, mungkin dia tak boleh cakap. Tapi still dia boleh tengok lagi. Mungkin dia boleh dengar lagi. Mungkin. At least dia boleh tengok lah. Dia boleh tengok. Tetapi kalau dia buta saja, sekali lagi dia boleh dengar lagi. Tapi ini masalah dia adalah dia sumun. Dia ni apa, pekak. Bila pekak tak nak dengar hidayah. Mereka bukmun, mereka bisu. Mereka tak mau menyatakan pendirian mereka kepada orang-orang yang mengatakan bahawa jangan ikut Islam. Mereka, walaupun mereka ada sejenis iman, mereka tak berani nak cakap sebenarnya aku nak ikutlah jalan Islam ni. Nabi bawa ni betul lah. Mereka tak boleh nak cakap pada itu. Mereka tak nak sampaikan kebenaran. Mereka tak nak bagi tahu kebenaran sebab nak jaga hati semua orang. Umyun, mereka ni buta. Buta daripada apa, melihat kebenaran itu sendiri. Lengkap package terus. Habis. Tak ada jalan nak dapat hidayah. Sebab apa? Telinga tak nak dengar. Telinga tak, cakap benda baik pun tak mau. Cakap pasal kebaikan pun tak mau. Lagi apa? Jadi apa? Mereka umyun, mereka buta. Melihat kebenaran pun tak nak.
Macam tu. Fahum la yarji'un. Jadi mereka ni tak dapat melihat. Mereka ni tidak dapat kembali. Kalau mereka ni, kalau mereka ni buta dan mereka bisu, kalau dalam hutan tadi kan mereka buta dan bisu. Minta maaf, mereka mereka buta dan bisu. Tapi still kalau dia boleh dengar juga, dia boleh dengar ada orang bercakap, itu boleh jalan keluar lah kot. Boleh dia pergi kat orang tu boleh tolong dia. Ataupun dia ni bisu, buta tapi telinga boleh dengar. So dia boleh pergi juga. Dia pergi, ataupun dia minta maaf, dia ni buta, dia pekak. Tapi dia boleh cakap. So dia boleh minta tolong, aku sesak ni tolong. So sampai orang dengar dia. Itu ibaratnya. Tetapi bila tiga-tiga semua ni apa tak ada, maka jalan dia untuk mendapat hidayah tu tak ada. Fahum la yarji'un. Mereka tak dapat nak kembali. Tu ni Allah bagi kita semua ni untuk apa? Supaya kita gunakan apa yang pancaran indera ni ada untuk kebaikan, telinga yang ada ni untuk kebaikan, mulut yang ada ni untuk kebaikan. Itu jalan untuk kita mendekatkan kepada Allah SWT. Kerana semua ni adalah nikmat yang akan ditanya oleh Allah SWT. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Ataupun mereka ni seperti apa? Seperti orang yang ditimpa hujan lebat di langit. Ni yang kita cerita tadi, kita cerita awal sangat. Yang disertai kegelapan. Lepas tu ada petir pula, ada kilat pula. Itu dia. Allah bayangkan lagi macam mana keadaan mereka ni. Au qasayyibin minas sama'. Mereka ni seperti hujan lebat daripada langit. As-sama'. Fihi padanya zulumat, padanya ada kegelapan-kegelapan. Wara'dun, ada petir pula. Wara'dun. Petir pula ada, lepas ada petir ada petir ni guruh. Ada bunyi gitu. Wa baqun, kilat pula. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka jadikan jari-jari mereka ni fi adhanihim, pada telinga-telinga mereka, minas sawa'iqi hadzaral maut, kerana mereka ini takut kepada kematian. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan itulah, dan Allah itu meliputi terhadap orang-orang kafir. Secara ringkas kita katakan begini, orang beriman ni kalau kita nampak guruh, kita dengar bunyi guruh, lepas tu kita dengar petir. Kalau tanda baik, kalau kita ni petani lah kita kata, tu tanda baik ke tanda buruk? Boleh jadi tanda baik sebab apa? Hujan nak turun. Bila hujan nak turun, hujan akan suburkan tanaman-tanaman, barulah apa yang kita tanam tu menjadi dengan izin Allah. Tetapi orang yang munafik ini, dia anggap seperti apa? Petir ni, bila petir ni apa? Bila petir ni guruh ni, bila mendengar wahyu ni, seolah-olah wahyu ni asyik nak kena kat dia je. Cakap bunyi wahyu je, akulah tu. Wahyu cakap je, Nabi cakap Nabi tengah cakap kat aku lah. So dia senantiasa hidup dalam ketakutan sebab dia berpura-pura. Wabak, dia macam kilat, seolah-olah kilat yang menyambar hati dia, menusuk hati. Guruh tu satu benda seolah-olah Nabi tu bercakap pasal Al-Quran ni, dia rasa macam bunyi yang kuat untuk dia sedang menekan dia, menyambar hati dia. Tapi untuk orang beriman, memang kadang-kadang kita dengar Quran terkena kat batang hidung lah. Kena batang hidung, kena kat hati kan. Kita kembali kepada Allah SWT. Itu pun tujuan dia untuk apa? Untuk memberi peringatan. Tetapi untuk orang yang tak nak beriman, dia rasa macam ni semua nak kena kat aku lah, ini tak boleh, semua tak boleh, ini semua nak kata aku jahat lah. Yang itu. So dia rasa macam seolah-olah Nabi ni datang nak menceritakan pasal kehancuran dia. Nabi dah tahulah sebenarnya mereka dia tak beriman ni. Dia hidup dalam ketakutan. Apa yang akhirnya mereka berlaku, yaj'aluna asabi'ahum, mereka ambil jari-jari ni tutup kat telinga, tak nak dengar wahyu, tak nak dengar, aku tak dengar apa-apa, aku tak kisah, I don't care. Macam tu. Itulah keadaan yang Allah tunjuk orang yang dapat petunjuk, tetapi mereka ini biarkan diri mereka ini dalam kegelapan. Tapi Allah tunjuk dalam bentuk yang very grafik lah. Kita boleh nampak dia punya movement tu. Video grafik lah orang kata. Macam itulah, saya pun tak tahu apa istilah dia.
Jadi terletak dalam apa? Dalam telinga-telinga mereka kerana apa? Takut pada suara petir disebabkan takut kepada kematian. Seolah-olah macam itulah. Dia tak nak dengar wahyu itu, seolah-olah dia takut kepada kebenaran. Ada orang dia takut kebenaran. Dia takut nak berubah, dia takut hendak melanggar apa? Menonggak arus bertentangan dengan amalan nenek moyang. Dia takut sangat nanti orang kata macam-macam kat dia. Dia takut menonggak arus. Dia dah biasa dengan benda yang dah biasa ni, mereka dah biasa dengan apa yang orang tua dia buat. Dia kata takkanlah orang tua aku salah, habis orang tua aku duduk kat neraka ke. dia duduk fikir macam tu. Dia fikir logik macam tu. Dia takut sangat dengan kebenaran. Dia takut nak berubah. Bila kita takut nak berubah, habis kita tak boleh ke mana. Kita akan hidup biasa-biasa. Kita tak jadi seperti hamba, seperti mana yang Allah mahu lah. Itu antara ni yang boleh kita tadabbur. Wallahu a'lam. Jadi seolah-olah orang yang tak nak berubah ni seolah-olah macam orang takut kilat, orang takut kilat, orang takut guruh panah dia sebab macam nak takut mati. Berubah ni nak duduk seorang-seorang ni bukan senang sebab Islam tu datang dalam keadaan terasing. Dan dia akan kembali terasing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Tapi terasing tu bukan senang. Dengar bunyi best ni, power. Tapi hakikatnya bukan mudah nak hidup seorang-seorang. Wallahu muhaitu bil kafirin. Dan Allah itu meliputi terhadap orang-orang kafir. Maksudnya lebih kurang boleh kita katakan bahawa Allah tu sentiasalah mengawasi mereka, tahu apa yang mereka buat, apa yang dalam hati mereka, apa perasaan mereka sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir yang oleh karangan As-Sa'di rahimahullah taala, dia kata orang-orang munafik ni sebenarnya mereka ada kemungkinan untuk boleh keselamatan. Minta maaf kan. Jadi adapun orang-orang munafik itu mereka tak dapat dah kata keselamatan tu. Sebab apa? Sebab mereka tak nak terima hidayah yang Allah SWT bagi kepada mereka ni. Maka Allah, sebab apa Allah mengawasi segala apa yang ada dalam hati dia. Mereka anggap macam awal-awal tadi, mereka anggap mereka telah memperolok-olokkan Allah SWT. Orang munafik ni anggap mereka telah memperolokkan Allah SWT. Mereka anggap macam seolah-olah orang Islam yang terberdaya dan mereka terberdaya dah dengan lakonan mereka. Tapi hakikatnya dalam hati mereka ragu-ragu. Mereka takut macam orang tahu penipuan mereka. Tapi hakikatnya Allah kata memang Allah tahu pun. Allah tahu apa saja yang dalam hati dia. Allah tahu apa lisan dia betul ke tak betul. Allah tahu sebenarnya. Allah tahu semuanya apa yang mereka buat di belakang Nabi SAW dan para sahabat. Wallahu a'lam. Kita nak hampir dah habis insya-Allah. Baik, ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fi wa idza aslama alaihim qamu dan apabila wa idza aslama alaihim qamu. Jadi Allah kata yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adaa'a lahum mashaw fi, dan setiap kali kilat itu datang kepada mereka, mereka jalan dalamnya. Wa idza aslama alaihim qamu, dan bila gelap tu datang ke atas mereka, mereka pun berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekiranya Allah mengkehendaki nescaya dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala itu. Jadi kilat itu hampir-hampir menyambar penglihatan mereka. Itu Allah bayangkan bagaimana keadaan orang munafik ini. Setiap kali kilat itu bersinar, mereka jalan bawah sinar itu. Hidayah itu, bila dia rasa macam betul hidayah itu, dia duduk dengan Nabi sahabat, dia ikut, dia jalan. Bila kembali gelap, mereka berhenti. Bila dia rasa macam dia duduk dengan orang-orang yang memang menghasut dia jangan ikut Islam, mereka berhenti daripada melakukan ibadah. Mereka tak nak ibadah, mereka tak nak ikut Allah SWT. Sebab apa? Nak ambil hati orang. Jadi itu. Sebab adanya perasaan
ragu-ragu. Ada pula orang yang meragu-ragukan. So mereka berhenti. So Allah kata sekiranya Allah mengkehendaki. Kalau Allah nak, saya dia hilangkan pendengaran. Literally Allah boleh hilangkan terus nikmat yang Allah bagi itu antaranya. Allah boleh hilangkan penglihatan. Betul-betul Allah maksudkan begitu di dunia dan di akhirat. Tetapi boleh juga dimasukkan di sini ialah wallahu alam, kemungkinan boleh juga dimasukkan dengan sebagai Allah boleh hilangkan terus. Allah boleh apa? Allah boleh hilangkan terus cahaya hidayah itu daripada diri dia jika Allah mahu. Sekiranya sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah boleh buat apa-apa sahaja yang dia nak. Cahaya hidayah itu semuanya milik Allah SWT. Jadi ini sebagai peringatan. Kalau kita ada perasaan ragu-ragu, kita masih ada peluang untuk kembali. Sebenarnya kalau kita lihat kepada ini, walaupun kita nampak dalam keadaan gundah gulana apa semua, boleh sahaja kalau orang tu, sebab tu Allah datangkan ayat-ayat ini supaya apa? Supaya menyentuh hati mereka ni, orang-orang yang munafik ini, supaya kembalilah kepada jalan yang benar. Kalau tidak nanti mati, kalau berpura-pura mati kan mati dalam kekufuran. Itu dia. Dan di akhirat kelak pun memang orang dinyatakan dalam Al-Quran, kalau tak silap, nyatakan Al-Quran, mereka ni akan dibangkitkan dalam keadaan yang buta lah, orang kafir. Nah, itu antaranya. Wallahu a'lam. Demikian sahaja sedikit sebanyak yang kita bincangkan secara ringkas ni. Mana yang kita selalu katakan, mana yang betul tu ambil lah. Mana yang salah tu tersasul ke. Biasalah manusia yang kata, yang cuba-cuba sahaja nak tadabbur ni. Kata nak datangkan minat, nak datangkan semangat supaya kita ni, kadang-kadang kita nak tadabbur seorang-seorang, kita malas. Kita tak semangat. So kita dengarlah sama-sama, orang kata boleh kita kata ketumpang-tumpang kata semangat tu. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mendengar. Kalau mana yang salah silap tu tinggallah. Mana yang betul tu ambillah. Wallahu a'lam. Semua yang baik tu semua datang daripada Allah SWT. Apa mana yang salah silap, kelemahan itu semuanya datang daripada kelemahan diri saya sendiri sebagai manusia. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bertakwa, jauhkan kita daripada sifat menentang terus secara terang-terangan, dan juga jauhkan kita daripada sifat menentang Islam ini secara sembunyi-sembunyi. Luarnya kita nampak beriman, tetapi sebenarnya hakikatnya kita adalah orang yang menentang agama Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita daripada perkara tersebut. Wallahu a'lam. Kita tutup dulu pertemuan kita ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan.